Assalamualaikum, jumpa lagi di episod seterusnya siri mitos buah pinggang, episod yang ke-13. Jadi saya ingin kupas isu gout dan buah pinggang kali ini. Jadi kita mulakanlah ya dengan definisi apakah dia gout. Okey. Jadi sebelum tu saya rasa nak clearkan apakah perbezaan antara gout dengan uric acid yang tinggi. Jadi ramai juga yang keliru di situ ya. Uric acid yang tinggi tidak semestinya anda ada penyakit gout. Uric acid tinggi mungkin tidak mendatangkan apa-apa simptom kepada anda. Jadi gout ni adalah bila anda sudah dapat serangan ya. Serangan itu berlaku bila kandungan uric acid dalam badan anda adalah dalam tahap yang tinggi ya. Uric acid tahap tinggi ni ada macam-macam sebab sebenarnya ya. Pertama kalinya kita nak tahu apa dia uric acid tu ya. Uric acid tu sebenarnya adalah bahan kumuhan ya. Dalam badan kita ada macam-macam metabolisme. Jadi uric acid tu adalah salah satu daripada bahan kumuhan. Apakah penyebabnya? Penyebab uric acid tinggi ataupun yang uric acid tinggi yang menyebabkan gout tu adalah sebab pemakanan antara salah satunya lah ya. Yang tinggi tidak boleh lari lah ya. Pemakanan tinggi purin. Kalau anda nak tahu apakah pemakanan tinggi purin antaranya benda-benda yang sedap ya, macam daging merah, organ dalaman, air berkarbonat, juga minuman keras ataupun alkohol juga mengandungi kandungan purin yang sangat tinggi. Jadi yang seterusnya saya nak jelaskan juga di sini, ramai orang keliru ya, kenapa pula ada yang darah tinggi, orang kata serangkai-serangkai ya, darah tinggi, kecil manis, gout. Adakah anda dapat satu penyakit, anda akan terus dapat yang penyakit lain? Sebenarnya bukan begitu. Maksudnya bila orang tu ada macam-macam penyakit, sebabnya badan seseorang tu orang kata berisiko tinggi. Yalah, bila gout tu anda berisiko dapat gout ataupun anda ada gout ya, anda mungkin ada masalah komorbid yang lain. Sebab anda sendiri ya berisiko ya. Jika anda seorang lelaki, anda berisiko tinggi, anda berat badan yang berlebihan atau obesiti, jika anda ada ahli keluarga yang ada gout, dan juga jika anda tidak jenis yang tak reti nak mengawal pemakanan anda ya, memang sangat ambil banyak makanan-makanan yang tinggi purin dan anda tidak praktikan gaya hidup yang sihat. Jadi serangan pertama anda adalah biasanya kebiasaannya di bahagian kaki, iaitu dekat joint yang sendi yang ini. Jika anda nak dengar penjelasan seorang pakar rheumatologi ya, anda boleh lihat video yang saya akan linkkan di atas ini. Beliau ada banyak menjelaskan ya apakah sebenarnya itu gout dan banyak gambar di situ ya. Jadi secara orang kata history ya, secara sejarahnya dulu-dulu gout ni dikenali sebagai orang kata penyakit orang kaya the disease of the kings, macam tu. Orang ialah dulu-dulu Mak Saleh cakap macam tu ya, bila anda sebab dia ada macam kaitan dengan makanan yang sedap-sedap. Jadi orang kata ini penyakit orang kaya ya. Jadi sebenarnya itu dahulu. Jadi sekarang ni kita tahu bukan hanya itu penyebabnya bukan hanya sesenang itu In fact kurangkan pemakanan sahaja tidak cukup untuk mengurangkan serangan atau risiko gout ya. Jadi apakah anda perlu buat jika anda betul-betul ada gout tersebut ya. Okey, jadi bila anda dapat serangan gout pertama kali sakit ya, anda perlu jumpa dengan doktor untuk doktor buat diagnosis ya, atau diagnosa itu adalah gout. Kadang-kadang dia bengkak-bengkak aja, kadang-kadang ramai yang datang jumpa saya, doktor saya ada gout. Bila saya tanya dia bengkak mana, sini. Itu bukan gout sebenarnya. Benjolan serangan pertama tu sebenarnya kebiasaannya di kaki ya, tapi bukan semuanya di situ ya. Dan dia biasanya sakit. Kenapa dia sakit? Sebab uric acid tu akan berkumpul di situ. Bila dapat serangan, ialah berisiko bila dah benjolan macam tu,
bila uric acid duduk dalam sendi, dia berisiko merosakkan sendi tersebut dan berisiko orang kata mengurangkan fungsi sendi tersebut. Jadi yang itu yang mendatangkan masalah secara jangka masa panjang. Apa yang anda perlu buat untuk rawatan gout? Jadi tadi saya dah cakap, jumpa doktor. Bukan hanya dengan pemakanan hanya yang anda perlu jaga saja. Anda kena beritahu doktor anda, biar doktor buat diagnosa. Ya, kadang-kadang doktor tu mungkin akan ambil darah, bukan kadang-kadang doktor tu akan ambil darah. Tapi bila anda tak ada serangan gout, mungkin darah uric acid anda tak berapa tinggi. Itu doktor akan bincang lah ini semua dengan anda. Dan anda mungkin bila ada serangan tu, mungkin doktor akan ambil sampel. Ya, terpulang pada keadaan anda semasa serangan tersebut, ya, ataupun bila masa anda berjumpa dengan doktor. Jadi bila anda jumpa doktor, beritahu anda punya doktor anda ada gout. Jika anda ada darah tinggi pada masa yang sama, ya, tadi kita sebut bila anda ada gout tu mungkin anda seseorang yang berisiko. Bila anda risiko, anda ada macam-macam penyakit kemungkinannya, ya. Jadi doktor biasa akan buat pemeriksaan kesihatan dan tunjuk kepada doktor apakah ubat-ubat darah tinggi anda. Sebab salah satu ubat darah tinggi yang bagus, ya, adalah jenis hydroxychlorothiazide. Ubat tu sebenarnya berisiko untuk tidak mengeluarkan uric acid daripada buah pinggang, ya, daripada badan. Jadi bila macam tu dia terkumpul dalam badan, dia berisiko gout. Jadi kemungkinan doktor akan berhentikan ubat hydroxychlorothiazide tersebut, ya. Jadi apa lagi anda perlu buat? Anda kena jaga makan, kena bersenam minimal 150 minit seminggu, ya, 30 minit ataupun 30 minit 5 kali seminggu. Jika anda berat badan berlebihan, anda kena kuruskan badan. Doktor mungkin akan menyarankan anda sejenis ubat. Mungkin anda pernah selalu dengar namanya allopurinol, ya. Dan kalau boleh, ya, kita tak mahu anda terlampau selalu bergantung kepada ubat tahan sakit bila anda dapat serangan. Bila anda dapat serangan, kalau anda selalu sangat dapat serangan, anda selalu sangat makan ubat tahan sakit, risiko untuk rosak buah pinggang anda jangka masa panjang tu sangat tinggi. Bukan bila anda tiba-tiba sakit baru makan ubat, ya. Kita nak anda mengelakkannya daripada datang serangan. Saya showkan di sini anda ke Facebook My Buah Pinggang kami, ya. Di sini gambarnya Dr. Fadlina ni ada buat posting, ya, posting tentang gout, ya, banyak penerangannya di situ, dan juga gambar-gambar, ya, dan apa makanan yang boleh diambil atau tidak. Juga saya akan share di sini juga link kepada video pakar pemakanan, ya, yang mana dia akan menerangkan apa yang boleh ambil atau apa yang tidak boleh ambil di sini, ya. Jadi anda perlu halusi di situ, ya. Okey. Tadi kita tanya gout dengan buah pinggang apa kaitan? Gout sebenarnya berisiko kerosakan buah pinggang secara tidak langsung, bukan secara langsung, ya. Macam mana? Okey. Bila ada penyakit gout, kadar uric acid dalam badan anda tinggi, ya. Jadi uric acid boleh berkumpul dalam buah pinggang, dia boleh jadi batu atau boleh merosakkan penapis-penapis dalam buah pinggang. Dengan secara tidak langsungnya, kerosakan secara kronik mungkin berlaku. Itu satu. Yang kedua, bila anda selalu kena serangan. Bila anda selalu kena serangan, anda makan ubat-ubat non-steroidal yang jenis Voteran, Ponstan. Ubat-ubat tu yang boleh rosakkan buah pinggang. Itu dua cara yang tidak langsung gout tu boleh merosakkan buah pinggang, ya. Bagaimana pula jika anda ada penyakit buah pinggang? Adakah penyakit buah pinggang tu akan menyebabkan gout? Ya, jawapan dia. Kerana bila anda ada penyakit kronik buah pinggang, terutamanya dah sampai tahap 3, 4 dan 5, kebolehan buah pinggang mengeluarkan uric acid tersebut kurang, ya. Jadi bila anda tidak boleh mengeluarkan uric acid tersebut, ya, anda punya uric acid terkumpul dalam badan. Bila kadar uric acid tinggi, dia akan mendap atau menyerang sendi-sendi anda. Di situ anda dapat serangan gout. Jadi itulah kaitannya gout buah pinggang gout. Secara langsung dan tidak langsung, ya.
Jadi apakah akan berlaku jika anda ada penyakit gout dan buah pinggang? Yang tadi saya sebut tadi, jaga makan, senaman, jumpa doktor, ubat pencegahan. Tapi saya perlu ingat, bila anda dah ada gout dan buah pinggang, ubat-ubat tahan sakit yang mujarab seperti Voltaren dengan Ponstan anda tak boleh ambil sebenarnya, sebab ia berisiko lagi merosakkan buah pinggang lagi cepat. Kalau anda rosak buah pinggang cepat, cepatlah anda sampai ke tahap memerlukan dialisis. Ya, anda tak mau sampai dialisis, ya, anda nak kalau anda ada kerosakan buah pinggang, anda nak disabil, nak rosak cepat. Kalau anda tak ada lagi kerosakan buah pinggang, pastikan anda jangan ambil selalu sangat Ponstan dengan Voltaren dan sebagainya untuk yang berisiko merosakkan lagi buah pinggang. Dan bila fungsi buah pinggang anda dah teruk dan anda ada gout, anda semua kena betul-betul jaga tekanan darah, kaulan gula, ya. Dan mungkin doktor akan kurangkanlah dos allopurinol yang anda makan tu, ya. So itu diperlukan bila buah pinggang dah semakin rosak. Jadi saya sarankan di sini anda perlu mengikuti video-video yang penting ini untuk anda dengar tentang masalah-masalah berkaitan dengan gout. Ya, Jadi secara kesimpulannya, saya nak ingatkan sekali lagi, saya tunjuk di sini, ini adalah video yang sangat viral dah satu ketika dulu, saya pasti dia akan viral sekali lagi, ya. Inilah dia katanya rawatan gout. Anda jangan langsung ikut benda ni, sebab apa? Kau tengok ni, dia dalam video ni, kalau anda dapat tengok video ni, dia cucuk, dia dapat serangan sendi yang bengkak-bengkak tu, dia cucuk, lepas tu darah mengalir keluar daripada sendi tersebut. Ini sebenarnya bahaya kalau anda buat macam ni, ya. Anda ada berisiko jangkitan kuman. Bila anda ada berisiko jangkitan kuman masuk dalam sistem anda, anda boleh risiko maut di situ. Bila kuman dah masuk dalam darah anda, akan merebak kepada organ jantung, paru-paru, otak dan sebagainya. Itu risiko sangat tinggi. Saya sarankan anda kalau nampak video ni, tolong abaikan sama sekali, ya. Ikut nasihat doktor macam mana caranya untuk mengelakkan gout. Jadi dia ada kombinasi, bukan 1, 2, 3, 1 saja, 2 saja, 3 saja, semua kena. Gaya hidup sihat, pemakanan kurang purin, kontrol berat badan, tekanan darah, gula, ambil ubat, ya, senaman, semua penting, bukan satu. Jadi ini yang penting untuk anda ingat, dan jangan percayalah video-video yang saya tengok dekat dalam YouTube ni. Banyak betul video yang ada cerita pasal gout, tapi kebanyakan saya tengok semuanya tak betul, ya. Info tidak sahih langsung. Jadi saya harap anda abaikan dan ikuti video-video yang saya link dengan video saya yang ini. Saya harap sikit sebanyak anda faham tentang gout, dan saya harap anda terus mengikuti channel YouTube saya ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sokongan anda. InsyaAllah saya akan hasilkan video-video lagi di masa akan datang yang bermanfaat kepada anda. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi di video episod akan datang. Assalamualaikum.